Assalamualaikum, saya Hidayah. Assalamualaikum, saya Nuri. Assalamualaikum, saya Aina. Assalamualaikum, saya Najwa. Atas nama rakyat Malaysia, budaya Melayu, apalagi atas nama Islam. Hidup Malaysia! Satu! Satu! Sebab kalau pandai saja tapi tidak mempunyai nilai spiritual, akhlak, ia boleh gunakan kepandaiannya untuk merosakkan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Ustaz Muhammad Farhan bin Ahmad, pensyarah CTU 152 kelas 2E dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Di dalam video pembentangan CTU 152 ini, kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang peranan pelajar dalam membina bangsa idaman di dalam Malaysia. Peranan pelajar dalam membina bangsa idaman sangatlah penting untuk memastikan kemajuan dan kejayaan negara di masa hadapan. Sebagai generasi muda yang berpotensi, kita sebagai pelajar memainkan peranan utama dalam membentuk dan membina bangsa yang diimpikan oleh rakyat sekalian. Sebagai pelajar, mereka adalah ejen perubahan yang memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam pelbagai aspek kehidupan. Peranan mereka meliputi beberapa aspek penting iaitu pendidikan, politik, sosial dan sebagainya. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan penerangan seterusnya. Seterusnya kita akan mengupas mengenai isi mengapa pelajar perlu mempelajari mata pelajaran sejarah di sekolah. Seperti mana yang kita ketahui, mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran wajib lulus jika seseorang ingin mendapatkan sijil bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Sekiranya mereka gagal, mereka perlulah menduduki semula peperiksaan tersebut. Oleh itu, usaha kerajaan perlu dihargai seperti menaik taraf mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran teras dengan objektifnya, iaitu mewujudkan semangat perpaduan dan cinta akan bangsa dan negara dalam diri setiap pelajar pada masa kini. Melalui usaha ini, pelajar akan lebih mengetahui sejarah masa lalu negara selain dapat memupuk perpaduan yang tahu. Hal ini kerana kita tidak mahu peristiwa 13 Mei 1969 berulang kembali di masa akan datang. Pembentukan bangsa idaman akan lebih berkesan sekiranya pelajar mengetahui sejarah negara di samping dapat membentuk sebuah negara yang maju. Seterusnya saya akan teruskan dengan isi kedua iaitu manfaat kepada pelajar apabila belajar sehingga ke Menara Gading. Pelajar hendaklah berusaha menyambung pengajian ke Menara Gading kerana pelajar dapat menambah ilmu pengetahuan dalam diri. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila pelajar melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat universiti, mereka dapat menambah pemahaman yang lebih luas mengenai isu-isu politik, sosial dan sebagainya. Perkara ini akan menjadikan mereka seorang pelajar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain itu, pelajar juga mendapat jaminan pekerjaan yang lebih stabil. Hal ini sekaligus dapat mengurangkan kes pengangguran dalam kalangan belia yang semakin meningkat pada masa kini. Perkara ini dapat melahirkan belia yang berkerjaya dan berjaya di masa hadapan. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah peranan pelajar dalam membina bangsa idaman yang merangkumi aspek sosial pula. Jika kita dapat lihat, para pelajar sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah negara kita ke arah yang lebih moden dan lebih maju. Pelajar sebenarnya mampu untuk mengenal pasti isu-isu sosial, menyebarkan kesedaran kepada masyarakat dan menggalas tanggungjawab dalam merangka perubahan yang positif untuk negara. Para pelajar hendaklah meningkatkan sikap toleransi antara masyarakat. Sebagai pelajar, penting untuk kita menguatkan ikatan sosial antara masyarakat di negara kita tanpa mengambil kira bangsa, agama dan budaya. Sebagai contoh, para pelajar hendaklah bersatu dalam setiap aktiviti yang dijalankan di sekolah maupun di institusi pendidikan tinggi seperti kerja berkumpulan, aktiviti luar sekolah dan sebagainya. Seterusnya, para pelajar juga perlulah diajarkan dan mengamalkan nilai-nilai moral dan etika yang baik sejak dini. Pelajar perlu tahu pentingnya nilai kejujuran, tanggungjawab dan empati terhadap orang lain. Mereka perlu mempelajari adab sesama masyarakat supaya dapat menjamin kesejahteraan sosial bukan sahaja untuk jangka masa yang singkat, namun untuk memberi kesan kepada jangka masa panjang nanti. Selanjutnya, pelajar juga perlu belajar untuk berfikir sebagai seorang pemimpin. Hal ini kerana para pelajar kini sudah tentu akan menjadi pemimpin pada masa akan datang.
Oleh itu, mereka hendaklah belajar untuk yakin menonjolkan diri dan mengutarakan idea-idea bernas untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Sebagai seorang rakyat, kita semestinya mahukan pemimpin yang mesra kepada rakyat dan yang mampu untuk membawa suara rakyat kepada pihak yang lebih tinggi. Disebabkan itu, pelajar kini perlu didedahkan untuk berfikiran kritikal dan mempunyai sifat kepimpinan serta mempunyai bakat bersosial dan berkomunikasi yang baik. Memberikan perhatian khusus kepada peranan sosial pelajar, kita dapat membentuk generasi yang berkualiti dan bertanggungjawab. Seterusnya, saya akan teruskan dengan punca-punca hilangnya semangat patriotisme dalam diri kalangan pelajar pada masa kini. Salah satu punca adalah kerana kurangnya didikan dan kesedaran dalam diri mereka semasa di bangku sekolah. Hal ini disebabkan oleh pelajar mungkin kurang didedahkan dengan kepentingan semangat patriotisme dalam diri kerana pendidikan pada masa kini lebih berorientasikan peperiksaan. Selain itu, kurikulum yang tidak menitik beratkan nilai-nilai nasionalisme dan kurang penekanan pada pembentukan identiti anak bangsa dalam diri seorang pelajar juga menjadi penyumbang utama kepada punca kurangnya semangat patriotisme dalam diri pelajar pada masa kini. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar pada masa kini lebih cenderung dan mudah terpengaruh dengan ideologi barat dari segi budaya, sosial dan sebagainya kerana tidak mempunyai jati diri yang kukuh. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah kesan-kesan kepada negara jika pelajar kehilangan semangat patriotisme. Kesan pertama, tiada penerus untuk mewarisi tonggak kepimpinan negara. Kenapa? Mereka memandang remeh dan mengambilkan sikap tidak peduli terhadap pentingnya semangat patriotisme dalam diri para pelajar. Kesan kedua pula, negara akan menjadi kucak-kacik. Seperti kita sedia maklum, pelajar yang merupakan kategori remaja memainkan peranan penting dalam memastikan keamanan negara terjamin. Sekiranya mereka tidak mempunyai semangat patriotisme, negara akan mudah dijajah oleh pendatang asing. Kesan terakhir pula ialah kehidupan rakyat akan miskin dan mundur. Semangat patriotisme amatlah penting dalam memastikan kebajikan rakyat sentiasa terjaga. Oleh itu, sebagai pelajar yang merupakan generasi penerus kepada pembangunan negara ke arah negara maju, mereka seharusnya lebih cakna dan mengambil peduli tentang perkara ini. Seterusnya kita akan lihat apakah kebaikan sekiranya konsep bangsa idaman diamalkan dalam diri setiap pelajar. Antara kebaikan yang diperoleh sekiranya para pelajar mempraktikkan konsep bangsa idaman ialah negara dapat menaik taraf pembangunan sosial pelajar. Hal ini kerana pelajar yang mempraktikkan konsep bangsa idaman akan mempromosikan sikap saling menghormati dan toleransi dalam kalangan rakan sebaya mereka. Hal ini boleh menghasilkan masyarakat yang harmoni kerana semua masyarakat saling menghormati di antara satu sama lain. Selain itu, pelajar yang mengamalkan konsep bangsa idaman juga akan menghargai pendidikan sebagai salah satu keutamaan bagi diri mereka. Hal ini kerana mereka akan sentiasa menggalakkan kecemerlangan akademik dan juga perkembangan holistik dalam diri mereka. Perkara ini akan meningkatkan tahap pendidikan negara di samping dapat mewujudkan tenaga kerja yang berkualiti di negara kita. Akhir sekali, pelajar yang memahami konsep bangsa idaman akan menjadi pelindung hak asasi bagi negara kerana mereka memahami apakah itu konsep bangsa idaman di negara ini. Mereka juga akan menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang bertanggungjawab dan menghormati keputusan yang diambil melalui proses demokrasi. Hal ini sekaligus dapat membina masyarakat yang demokratik dan sentiasa memastikan bahawa suara rakyat yang disuarakan akan diambil tahu. Jadi, secara konklusinya, para pelajar memainkan peranan yang amat penting untuk mewujudkan bangsa idaman dalam negara. Pembinaan sebuah negara bangsa bukan sahaja tanggungjawab pelajar, malahan ianya menjadi tanggungjawab warga negara Malaysia. Dengan itu, negara maju dapat dibentuk dan Malaysia dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain seperti Amerika Syarikat. Sekian, terima kasih.